Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya Dr. Jenny Amir. Untuk minggu ini, tetamu yang saya jemput ke studio adalah Datuk Mutang Tagal, iaitu Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Orang Ulu. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir dalam 2030. Ya, terima kasih oleh kerana menjemput saya datang hadir bersama. Dari jauh dari kawasan dataran tinggi. Oh, ini dari Baklalan ini, dataran tanah tinggi yang bersempadan dengan Kalimantan ini, Kalimantan Utara. Ya, tidak banyak yang tahu tentang orang tanah tinggi, tentang tanah tinggi, dan untuk rancangan minggu ini kita nak secara khusus memperkatakan siapa yang tinggal di tanah tinggi, apa isu berkaitan dengan tanah tinggi, dan bagaimana nak melangkah ke hadapan. Jadi Datuk, secara spesifik sebagai permulaan untuk rancangan ini, saya nak tahu siapa orang tanah tinggi, dataran tanah tinggi, dan di mana tanah tinggi itu sebenarnya? Yang dipanggil oleh masyarakat, yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang Ulu ataupun orang yang tinggal di dataran tanah tinggi adalah orang yang tinggal di kawasan Baklalan, Long Semado, Bario. Jadi oleh kerana tempat ini adalah kira-kira 3,500 kaki above sea level. Dan oleh kerana itu mereka ini yang dipanggil sebagai Highlanders lah, ataupun orang yang datang daripada tanah tinggi. Dan memang kawasan ini orang yang menetap di sana adalah orang bangsa etnik Lun Bawang dan juga Kelabit. Lun Bawang itu tinggal di mana? Saya Lun Bawang. Lun Bawang kebanyakan mereka menetap di kawasan lawas, di daerah lawas, dan juga tanah tinggi di Baklalan, Long Semado, Long Sukang, Long Luping dan sebagainya lah. Ini mungkin bagi setengah-setengah orang nama-nama pelik ya, yang jauh di pedalaman. Iyalah, memang kalau di di utara Sarawak memang terkenal, tapi di bahagian di sini susahlah. Jadi inilah mereka yang menetap di tanah tinggi. Yang Kelabit pula di mana? Kelabit dia orang tinggal di Bario. Di Bario, dia orang menetap di Bario. Lun Bawang di sebelah lawas. Baklalan, Long Semado, Long Sukang dan seperti itu. Dari segi demografi, jumlah penduduk Lun Bawang ke Kelabit itu berapa ya? Kalau Kelabit mungkin di antara 6,000 10,000. Kalau Lun Bawang kira-kira 20,000 gitu. Baik, saya tahu nih, jumlah orang Kelabit sedikit, Lun Bawang sedikit. Datuk sedikit ialah seorang peguam yang hebat. Dan dari orang Kelabit ini saya tahu seperti Datuk Idris Jala. Datuk Seri Idris Jala dan juga Datuk Muhammad Medan Maya. Abdullah. Mereka ini cukup hebat. Peguam hebat, doktor hebat. Apa sebenarnya rahsia di sebalik kehebatan kejayaan mereka ini? Oleh kerana kami menetap di jauh dari bandar, dan pada masa itu waktu kita pergi sekolah, oleh kerana ada sekolah rendah di Bario, di Baklalan, Long Semado. Tapi apabila kita nak melanjutkan pelajaran di sekolah menengah, kita harus pergi merudi ataupun pergi lawas. Bagi kita pergi lawas, kita harus berjalan kaki itu. Berjalan kaki daripada Baklalan sampai lawas 1 minggu berjalan dari hutan rimba itu. Ya, ini satu cabaran yang amat besar. Besar itu. Kita berjalan daripada jam 6 pagi, kita berjalan, we are on our feet kan, sampai pukul 6 petang. Ini sebenarnya menguatkan semangat orang. Ya betul, itu sebab seperti orang di Bario. Dia orang terpaksa berjalan ke Merudi, di Beram begitu ya. Jadi bagi kita yang di lawas, daerah lawas, kita berjalan juga 1 minggu itu. Itu sebab kita memberi semangat bagi kita. Hard life. Jadi karena itu kita harus mencari jalan bagaimana kita dapat memperbaiki hidup kita. Bapak, mak, nenek moyang kita. Baik, apa lagi kelebihan dan keunikan orang dataran tanah tinggi ini?
Dari segi apa? Apa-apa segi saja, dari segi watak, personality, budaya. Sebelum tahun 1930-an, Ya. masyarakat kita we were enemies lah. Ya. Okey. Kita percaya kepada Ya. burung-burung yang terbang, nature semua tu. Oleh kerana apabila kita melihat sejarah kita dulu, jadi kita tak mau kembali Baik, Datuk. kepada sejarah Ini itu. suatu yang menarik sekali. Ramai orang nak tahu tentang orang Ulu dan juga orang Tanah Tinggi dan juga tentang Tanah Tinggi ni. Kita Ya. bincang lebih lanjut selepas rehat. Baik, sebelum berehat tadi kita ada menyentuh bercakap tentang kehebatan, keunikan orang dataran Tanah Tinggi. Jadi saya nak tanya Datuk, apa potensi sebenarnya di Tanah Tinggi itu? Potensi tanah tinggi memang luas, memang banyak. Oleh kerana suhunya sejuk. Ya. Kalau di Baklalan ataupun di Bario, di Long Semado, Itu sebab mungkin orang Tanah Tinggi, orang Kelabit dan orang Lumbawang ini cantik-cantik dan tampan-tampan. mungkinlah. Saya pun tidak tahu, mungkin DNA Ya. ada juga peranan DNA dalam tu. Tapi suhu di dataran tanah tinggi memang sejuk, dingin. Dan oleh kerana itu seperti Cameron Highlands beri Kundasang, ataupun kalau kita pergi Malang Highlands di Jawa Timur gitu, di mana kita dapat tanam tanaman-tanaman subtropical. Di Baklalan kita tanam apple. Sebenarnya kita tanam apple mulai daripada tahun 80-an. Jadi mulai berbuah daripada tahun 1990. Datuk sendiri saya fahamkan juga terbabit dalam aktiviti ini. Ya, kita yang mulai itu. Oh. Kita yang mulai itu apple, tanaman apple. Jadi banyak sudah direkam di media semua tu. Television, banyak ada rekaman. Oleh kerana 2007, 2008, 2009, 2010 kan, kita ada pesta apple di sana. Waktu pesta apple kita panggil media-media datang untuk buat coverage. Jadi liputan semua tu. Dan kalau potensi agriculture, tourism di Tanah Tinggi memang luar biasa. Oleh kerana sebagai Tanah Tinggi satu kawasan yang jauh di pedalaman di atas, pasti ada tantangan atau cabarannya. Banyak cabaran itu. Waktu dulu sebelum ada jalan raya Balak daripada Lawas ke Baklalan, kita berjalan itu satu minggu dalam hutan. Dan cabaran yang lain itu sekarang memang masih cabaran infrastruktur yang tak baik. Timber road, cabaran yang lain-lain lah. Api elektrik pun tidak ada. 24 hours api elektrik tak ada. Kita punya connectivity, digital economy pun tak ada. Jadi apabila saya balik Baklalan ataupun kawan yang pergi Bario, masalah. Apabila kita pergi mau pakai wifi semua itu susah. Walaupun kita pakai Connect Me, tak boleh juga. Tak boleh juga. Nah, oleh kerana gunung ganang yang banyak, dia punya reception itu yang menjadi halangan yang besar. Jadi oleh kerana itu water supply. Waktu itu water supply sekarang kita ambil water supply daripada mountain, gravity feed. Waktu itu kita mandi, oleh kerana itu air daripada gunung kan. You mandi, lepas mandi you pegang you punya rambut, ada juga all this rubbish lah, the sand on your head. That mean not filtered. Jadi itu cabaran untuk masyarakat yang tinggal menetap di sana. Datuk sebagai orang dari dataran Tanah Tinggi, Lun Bawang, tentu ada kenangan manis tinggal di kawasan itu. Memang itu tempat kita lahir, bah. Jadi itu tempat kita lahir. Jadi kita rasa bahawa kawasan itu, hutan-hutan di sana, kita punya sawah, kita punya kebun-kebun, ranching. Kalau di dataran Tanah Tinggi, ranching is a big source of income.
Itu sebab waktu kita pergi sekolah, kita inang kerbau lah. Ya. Bapa mak dia orang jual kerbau untuk kita pergi sekolah. Jadi ranching is a big thing in di dataran tinggi. Jadi oleh kerana itu kita mau balik lah oleh kerana cuaca yang very quiet, you can rest. Seperti Prof, kamu boleh pergi sana bawa buku, you buat your planning, tulis semua itu. Ya, tak ada gangguan daripada phone call semua itu. Damai. Damai. Aman, tenang. Ya. Jadi a good place for recreation di sana. Jadi for you to mendapat recover. Ilham. Ya. Dapat ilham, ya, betul. Ilham. Baik Datuk. Tanah Tinggi ini terkenal dengan beras. Ya. Terkenal dengan garam. Ya. Terkenal dengan alam yang begitu indah, bersih, panoramik. Ya. Dapat Datuk ceritakan ini? Ya, kalau di Tanah Tinggi, kalau di Bario, kalau tidak salah satu lubang garam, mountain rock salt lah, lubang garam. Tapi kalau di Baklalan ada 3-4 lubang garam. Dan kalau di sebelah Kalimantan, across the border daripada Baklalan banyak lagi, 40, 50, 60 itu. Apa keistimewaan garam ni? Keistimewaan garam ini, dia punya iodine content dan mineral content itu lain daripada yang kita ambil dari bandar. Itu sebab apabila kita makan ini, we have what we call this, ada di sini kan. Kalau pergi Rumah Panjang ada yang juga besar yang besar tu. Ya. Tapi because they lack iodine. Yes. Jadi oleh kerana itu kalau makan garam ini, you have all the nutrients semua tu. And then maybe Beras tadi tentang beras? tentang beras itu kita tanam, kita panggil itu beras adan. Beras adan. Beras adan, beras ini yang kecil itu, yang fine itu, beras adan. Kalau kita tanam dia, kalau di Baklalan kita panggil dia beras adan Baklalan. Kalau di Bario beras adan Bario. Kalau Long Semado beras adan Long Semado. Tapi semua ini boleh kita tanam di Highland saja. Okay. Kalau dibawa di Lowland, dia punya aroma tak ada. Tak ada. Jadi potensinya apa? Dari segi ada tak ada ekspor garam dan beras ini? Oh, sekarang banyak orang yang banyak orang yang buat tempahan untuk beras dengan garam bukit, mountain salt lah. Ya. Baik, sebagai Presiden Dewan Perniagaan dan juga industri Orang Ulu, apa agaknya potensi lain yang dapat dieksploitasi di Tanah Tinggi ini? Saya sebagai Presiden Orang Ulu Chamber of Commerce Industry mewakili kumpulan Orang Ulu. Kumpulan Orang Ulu bukan saja di Tanah Tinggi, tapi di Belaga. Orang Ulu di Belaga, Orang Ulu di Barem. Ini lebih 25 suku kaum. Ya, Orang Ulu di Orang Ulu di Limbang dan Lawas, ya. Jadi tanggungjawab Dewan Perniagaan Orang Ulu untuk menentukan bahawa entrepreneur, peniaga Orang Ulu dapat mendapat peluang lah dengan masyarakat yang lain. Jadi memang kita sebagai Orang Ulu kita menetap di kawasan yang kaya raya dengan alam semula jadi. Ini satu yang menarik. Kita terus kupas, terus bincangkan selepas rehat. Baik, anda sedang bersama Datuk Mutang, seorang yang tokoh yang lahir dari dataran Tanah Tinggi, juga Presiden Dewan Perniagaan dan juga industri Orang Ulu. Orang Ulu ya? Ya, Orang Ulu. Baik. Satu perkara yang saya nak sentuh dan Datuk ada sentuh juga pada peringkat awal perbincangan kita tadi, iaitu tentang infrastruktur, tentang hambatan-hambatan, masalah-masalah di kawasan dataran tinggi. Saya terbaca dulu di dalam Hansen, sempat membaca, Datuk ada menyentuh
di Dewan Rakyat pada tahun 1982. Ya. Satu master plan dalam ucapan Datuk. Ya. Setakat ini sejauh mana master plan yang dibayangkan oleh Datuk puluhan tahun lalu sudah ada ciri-cirinya ataupun gambarannya menjadi realiti? Setakat ini semenjak ucapan maiden speech saya di Parlimen tahun 82 apabila saya dipilih sebagai ahli parlimen, saya bercakap tentang master plan development of the Highlands, termasuk Bario, Baklalan, Long Semado. Dan kalau kita lihat setakat ini, memang daripada masa itu memang ada jalan raya yang yang pergi ke tempat semua inilah. Tapi walaupun jalan rayanya tidak sepertinya, tapi timber road, tapi banyak juga yang telah dibayangkan ataupun disebut dalam ucapan itu tercapai oleh kerana kementerian dengan Jabatan Pertanian dan jabatan-jabatan lain yang telah mengerjakan dia di tempat tanah tinggi ini. Kalau kita lihat sekarang memang pesat pembangunan di kawasan, bukan saja di kawasan tanah tinggi tapi di kawasan Orang Ulu yang di Belaga dan di Barem dan Ulu Limbang dan Lawas. Itu menarik sekali. Pada usia, kalau tak silap saya, Datuk jadi ahli parlimen usia 26 tahun pada tahun 1982. Jadi kebetulan kita menyentuh perkara ini, Datuk. Kerajaan di bawah kepimpinan Ketua Menteri, Datuk Petinggi Abang Johari, telah menubuhkan pelbagai agensi termasuk HDA, NDRA. Betul? NRDA. NRDA, ya. Dan Jadi URDA. bertujuan untuk memacu dan merancangkan pembangunan di kawasan utara dan juga kawasan dataran tanah tinggi. Apa komen Datuk tentang usaha kerajaan ini dari segi untuk membawa pembangunan di kawasan dataran tanah tinggi? Saya ingin mengucapkan tanya kepada kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri sekarang, oleh kerana dia yang meluluskan, menubuhkan agensi ini. Agensi pembangunan. Agensi pembangunan, Highland Development Agency dan juga Northern Region Development Agency dan juga Upper Rejang Development Agency, di mana di semua kawasan ini orang Ulu yang menetap di sana juga. Dan rancangan yang telah dirancangkan dalam ini daripada infrastruktur bekalan air dan yang lain-lain adalah untuk kawasan orang Ulu juga. Untuk HDA saja, kalau tak silap saya peruntukannya 1.2 bilion dengan 43 projek. Dan kawasan HDA ini meliputi satu kawasan yang begitu luas, sekitar 82 kilometer persegi dan juga meliputi sekitar 75 ribu penduduk di situ. Bagaimana Datuk melihat ini kehadapan, apa yang harus dilakukan oleh HDA dan NDRA ini? HDA dengan RDA dengan peruntukan yang telah dibagi initial 1.5 bilion. 1.5 bilion untuk HDA, 1.5 bilion untuk NRDA. Memang ini adalah untuk sebenarnya dia harus belanjakan ini dalam tahunnya, dalam 2 tahun. Untuk low hanging fruit lah, supaya kawasan luar bandar, kawasan tanah tinggi dapat merasai nikmat daripada pembangunan inilah. Itu sebab ini satu keperluan yang mendesak sekarang? Projek yang bagaimana sebenarnya? Yang mendesak ialah jalan raya. Oleh kerana jalan raya yang penting. Saya percaya bahawa dalam istilah Inggeris, we build the road will build us. Kita harus ungkapan begitu menarik. Kita harus bina jalan raya. When we build the road will build us. Akan memberi kesan limpahan sosioekonomi yang hebat. Jadi apabila ada jalan raya, mereka orang di tempatan pun dia orang buka itu tanah-tanah. Dia orang tanam ini, tanam itu, inang ini, inang itu, dan dia orang bawa dapat jual itu ke market, ke pasaran, ke bandar. Jadi oleh kerana jalan raya yang amat penting.
Dan selepas itu memang kita perlu juga api elektrik yang 24 jam. Oleh kerana tempat ini jauh dan kita harus ada elektrik supaya kita punya stok-stok sayur dan meat, ikan semua ada. Telekomunikasi dan lapangan terbang baru bagaimana? Perlu dibina di situ? Ya, perlu. Oleh kerana sekarang semua ini tempat-tempat tanda tinggi ini kita ada lapangan terbang. Tapi untuk landasan, untuk stall aircraft kan, sekarang Twin Otter. Stall aircraft ni short take off and landing. Jadi dia perlu runway yang tidak panjang lah, 500 meter, 600 meter. Tapi sekarang kita harus, kalau kita mau supaya ATR lebih daripada 1,000 meter tu. Jadi oleh kerana itu kita perlu tu supaya barang-barang yang datang daripada tanah tinggi kita dapat pasarkan very fast pergi market. Datuk, bercakap tentang HDA dan agensi pembangunan lain yang meliputi kawasan ini, sudah tentu agensi pembangunan ini memerlukan pemegang taruh yang lain, stakeholders yang lain, termasuk forum yang terdiri pada 9 persatuan atau pertubuhan orang Ulu. Bagaimana forum ini dapat membantu ataupun mainkan peranannya dalam merealisasikan objektif dan tujuan penubuhan agensi ini? Oleh kerana forum merupakan satu persatuan yang besar. Oleh kerana dia merangkumi 9 persatuan nasional orang Ulu. Lun Bawang, Kelabit, Kayan, Kenyah, Penan, Bisaya, Saban, Berawan, Lakiput. Dan juga ada sub-sub etnik yang lain. Etnik yang betul minoriti ya? Itu minoriti. Tapi kalau orang Ulu, kalau kumpulan orang Ulu di Sarawak, kira-kira 180,000 orang. 180,000 orang daripada 2.8 million di Sarawak, we are less than 10%, 6% saja. Tetapi memainkan peranan yang cukup besar dan tidak harus dipinggirkan, harus dibawa ke dalam arus Perdana Pembangunan. Dan untuk itu, kita bincangkan selepas rehat bagaimana mereka ini dapat melangkah ke hadapan. Anda sedang bersama 2030 dengan tetamu saya yang hebat, Datuk Mutuang Tagal. Datuk, sebelum kita berhenti rehat tadi, kita ada bercakap tentang the way forward, melangkah ke hadapan. What's the way forward for Highlanders? The way forward for Highlanders, kita harus sokong. Kita harus sokong the government of the day. Kita tidak ada keistimewaan. 6 Dewan Undang Negeri. Ya, 6 Dewan Undang Negeri. Dan 5 dewan GPS sekarang. 5 GPS. Yes. 1 Baklalan. Baklalan yang opposition. Yang di Limbang, Batu Danau, di Baram, di Belaga dengan GPS. 2 ahli parlimen orang Ulu dari Lawas dan juga dari Baram dengan GPS juga. Jadi satu saja yang PSB. PSB. Dulu PKR tapi sekarang PSB. Baik. Jadi apa yang Datuk fikirkan untuk kehadapan? Apa yang harus dilakukan oleh rakyat di akar umbi bagi memastikan mereka dapat terus bergerak maju seiring sejalan berdiri sama tinggi dengan masyarakat lain di negeri ini, di negara ini? Kita mesti sokong the government of the day. Sekarang GPS. Kalau di negeri Sarawak lah. Nah, oleh kerana itu, kalau kita ingin supaya dapat bangun bersama, maju ke depan dengan masyarakat-masyarakat lain, kita harus bersama dengan pemerintah, the government of the day. Kalau kita opposition, kita tak buat apa-apa. Oleh kerana kita minority, walaupun kita opposition, the government of the day still function, majority. Dan kita yang lose. Oleh kerana saya katakan tadi, orang Ulu di Sarawak, we are 6%, minority. Kalau di seluruh Malaysia, less than 1% kita punya. Baik. Hanya Baklalan
dalam genggaman PSB Ya. atau pembangkang. Apa rahsia atau formula yang harus digarap oleh GPS untuk memungkinkan kemenangan di kawasan itu dalam pilihan raya negeri akan datang? Supaya Sekarang orang yang datang dari akar umbi di Ya. kawasan Bakalan, Datuk. sekarang dia orang tahu, dia orang sedar. Oleh kerana dalam dua penggal DUN di sana, di mana kita kita menjadi pembangkang. Jadi segala peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan negeri melalui ADUN, kalau tidak salah, minor road project, rural transformation program, RTP, dan juga ada juga projek yang lain untuk agriculture dan sebagainya. Kira-kira 10 juta setiap tahun. Ini melalui ADUN. Ini bukan this is aside from apa yang daripada kementerian lain, daripada kerajaan lain. Jadi oleh kerana lihat saja, kalau kita banding dalam 10 tahun we lose kalau 10 million a year, we lose 400 million. Dan oleh kerana itu kita harus orang di akar umbi harus tahu kalau kita ingin maju ke hadapan menjelang 2030 apabila Sarawak menjadi satu negeri yang maju, kita pun mau maju bersama. Baik. Kalau tidak nak maju bersama, tentu ya, kerajaan tidak dapat nafikan telah lakukan banyak perkara termasuk mewujudkan HDA dan sebagainya, agensi pembangunan ni. Ya. Tentu ada lagi yang perlu dilakukan oleh kerajaan mungkin dari segi-segi lain. Dapat Datuk perincikan dari segi ini? Ya, sekarang kita ingin supaya jalan raya yang kita tie, pit, walaupun ada jalan raya timber, tapi balak, kita perlu satu jalan raya yang baik. Apabila ada jalan raya yang baik, yang at least R3 road lah, kita pit semua tu, pergi tempat tanda tinggi ke Bario, ke Bakalan, Long Semado, Long Sukang. Jadi senang untuk rakyat, untuk membuat rancangan pertanian, marketing, ranching semua tu, supaya senang. Jadi elektrik semua basic necessity lah, basic need lah, dapat dibekalkan kepada mereka. Jadi oleh kerana itu semua ini dapat dibuat apabila kita bersama dengan kerajaan. Kalau mengasingkan diri daripada kerajaan, kawasan kita akan tertinggal. Sekarang memang tertinggal. I kata abang saya YB Datuk Dr. Jadjan Tagal, abang saya dulu semenjak dia menjadi ADUN kawasan Bario, Bakalan semua tanda tinggi, pada masa itu sampai sekarang, saya bagi tahu dengan orang di akar umbi, more than 1 billion has been poured into Bario development. Tapi kawasan kita Bakalan mana ada. Tapi di bawah kepimpinan DPS sekarang, adakah Datuk puas hati dengan pencapaiannya di kawasan dataran tanah tinggi dan kawasan Bakalan? Kawasan-kawasan lain? Memang semua ini semua ni plan in progress lah, work in progress lah. Tapi di bawah Ketua Menteri sekarang, dia prihatin dengan kawasan luar bandar. Itu sebab dia menubuh agensi yang ketiga ni. Cara kebetulan juga tempat kawasan Orang Ulu. Dan kita harap supaya kerajaan negeri apabila mereka diberi mandat sekali lagi dalam pilihan raya yang akan datang akan melipat gandakan usaha untuk membangun tanda tinggi. Dan itu harapan saya lah supaya baik. Datuk, kita ada 1 minit. Ya. Saya nak Datuk rumuskan harapan, impian Datuk sebagai anak tempatan dari kawasan Tanah Tinggi ini. Saya mau supaya orang kita di Tanah Tinggi apabila come 2030 kan, apabila negeri Sarawak kita maju, saya pun mau supaya mereka menjadi middle class, supaya out of poverty, middle class, dapat naik middle class. Seperti Datuk juga. Ya, mungkin lebih hebat dari saya.
Ya, baik Datuk. Ya. Menarik sekali perbincangan. Kita telah mengupas dengan panjang lebar sekitar setengah jam isu yang berkaitan dengan orang dataran tertinggi dan juga nasib dan isu berkaitan dengan tanah tinggi. Jadi tanah tinggi sebenarnya dan orang tanah tinggi telah maju seiring dengan kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat dan etnik yang lain di Sarawak dan juga di Malaysia. Dengan itu, sekian saja. Jumpa lagi minggu depan.